Saya pun pernah mengalami situasi berkenaan bila flight delay tu, kita nak bergerak takut tau. Betul. Takut tiba-tiba flight ada pula dan sebagainya. Tapi kita tak tahu apa hak kita selepas ini kalau berada di situasi itu. Untuk menjawab persoalan ini, kita bawakan tetamu istimewa kita hari ini. Elok saya perkenalkan, ini dia Datuk Seri Saripudin Kasim, Pengurusi Eksekutif Suruhanjaya Penerbangan Malaysia, MEFCOM. Assalamualaikum Datuk Seri, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan cerita semalam kat Osaka. Itulah hari ini di Malaysia hari ini. Okey Datuk? Okey. Tak jelek Tak delay tak delay. Flight delay. Flight delay. 3 jam delay. 3 jam. Lumrah Tak lumrah, tapi kita tahu hak kita kalau delay 3 jam. Mungkin saya berkhidmat dengan MEFCOM, saya tahu hak-hak kita yang lebih daripada orang lain mungkin. Yep. Sangat bertuah jika kita tahu hak kita. Tetapi bagi penumpang-penumpang pesawat udara yang tidak tahu hak mereka, malah tak tahu apa yang boleh dilakukan ketika mengalami ataupun situasi penerbangan tertunda ataupun dibatalkan. Hari ini kita nakkan pencerahan, Datuk Seri. Bagaimana mungkin kita boleh jelaskan kepada penonton hak mereka sebagai penumpang pesawat udara. Sebelum kita pergi pada hak, izinkan saya menyentuh 2 perkara. Pertama sekali ialah tentang macam mana syarikat-syarikat penerbangan beroperasi. Kita memang semua di segi bisnes modelnya, memang syarikat-syarikat penerbangan tidak akan berkompromi aspek keselamatan. So maknanya walau orang kata Waimah 0.1% pun kalau ada masalah teknikal dijumpai sebagainya, memang dia takkan terbang. Itu akan melibatkan penerbangan tertunda dan sebagainya. Dan yang keduanya, semua syarikat penerbangan dalam dunia ini menekankan tentang on-time performance. Maknanya prestasi menepati masa. So kalau dapat, semuanya nak 100%. Maknanya kalau kata terbang 9.45 sampai jam 12, semua nak sampai dalam waktu, terbang pada waktunya dan tiba pada waktunya. Tapi semasa saya di Kementerian Pengangkutan dulu, kita menetapkan semua syarikat penerbangan mesti mensasarkan mencapai sekurang-kurangnya 85%. Dan alhamdulillah secara puratanya semua syarikat penerbangan tempatan kita berjaya merekodkan 90%. So ini merupakan satu pencapaian yang baik. Dan penerbangan yang kita tertunda tertangguh itu memang berlaku. Cuma dari segi sama ada dapat dielakkan ataupun tidak. Dan sekarang saya bercakap tentang, dan satu lagi dalam kes yang ditunjukkan tadi di udara tadi, memang isunya adalah isu komunikasi. Dan syarikat penerbangan terlibat telah kita tunjuk sebab, hantar surat tunjuk sebab, sebab kita tidak berpuas hati dengan syarikat berkenaan memberi penjelasan kepada kita kenapa isu ini berlarutan dan tidak mendapat perhatian sewajarnya. Dan balik kepada hak-hak penumpang, sekiranya lewat 2 jam, lebih 2 jam, penjagaan perlu disediakan oleh syarikat penerbangan dengan menyediakan makanan, minuman dan juga kemudahan komunikasi, wifi dan sebagainya. Dan kalau kelewatan melebihi 5 jam, mereka perlu menyediakan penginapan. Dan penginapan juga tak mungkin dalam kes yang berlaku ini adalah pada musim puncak. Hotel pun limited dan sebagainya, tapi penginapan tak semestinya di hotel. So maknanya kita harap syarikat penerbangan dapat menyediakan penjagaan yang lebih baik. Tapi yang isunya ialah isu komunikasi, tidak kurang komunikasi yang menyebabkan penumpang tidak tahu nak bergerak ataupun nak buat apa dan sebagainya. Itu yang sebab itu kita telah mengarahkan semua syarikat penerbangan supaya mobilize pasukannya supaya penumpang mendapat maklumat yang tepat dan secara berterusan. Dan sekiranya penerbangan itu tertunda ataupun dibatalkan, so penumpang berhak untuk mendapat balik penerbangan lain ataupun bayaran balik boleh dapat yang itu. Dan pihak syarikat penerbangan perlu menyelesaikan semuanya dalam tempoh 30 hari. Sekiranya penumpang tidak berpuas hati dengan penyelesaian yang di-offer oleh syarikat penerbangan, mereka elok laporkan kepada kita dan kita akan ambil tindakan berdasarkan kepada
kod perlindungan pengguna yang kita ada. Okey. Itu masalah yang paling utama, komunikasi itu kan. Ya. Macam kita sebagai penumpang pun, kita duduk dekat situ, kita tengok satu monitor kat atas tu, dia tulis delay. Ya. Dia tak tulis pula delay, lepas tu pukul berapa. Right. Yang sepatutnya kan, kita tak tahu sebagai Ya. penumpang kan, apabila kita tanya dekat staff kat situ pun tak tahu. Itu yang kita rasa Betul. jaga dan sebagainya. Ya. Dan perlu adalah salah seorang pegawai untuk turun ke bawah untuk bagi tahu delay sebab apa dan bila agaknya next flight dan sebagainya. Okey, kita nak tahulah tadi berkaitan dengan tuntutan penerbangan sama ada ditunda ataupun ditunda ataupun terus cancel dan sebagainya. Adakah tuntutan-tuntutan itu berlaku untuk penerbangan di domestik sahaja ataupun ada di antara penumpang kita ni dari Malaysia, kita nak keluar negara tapi kita menggunakan syarikat penerbangan di luar negara, syarikat antarabangsa dan sebagainya. Jadi bagaimana tuntutan itu? Di bawah kod perlindungan pengguna yang kita ada sekarang ini, kita panggil MBCPC. Itu dia terpakai kepada dua-dua sekali, syarikat penerbangan tempatan dan juga syarikat penerbangan antarabangsa yang beroperasi dari Malaysia ataupun ke Malaysia. So mereka tertakluk kepada hak-hak yang saya sebutkan tadi. So mereka perlu panjangkan juga. Okey, baik. Itu perlu ada percakapan dua hala lah kan antara kita dan ke syarikat itu. Baik, mungkin kita juga nak kongsikan dari segi situasi yang berlaku kan. Kalau kita lihat sebenarnya contohlah sesebuah kita membeli tiket penerbangan daripada syarikat A untuk katakanlah dari Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Kemudian dari Kuala Lumpur kita nak ke destinasi ke Jepun katakan. Dan kita membeli tiket kepada syarikat penerbangan yang lain. Tetapi penerbangan kita dari perjalanan Penang ke Kuala Lumpur itu tertunda. Bagaimana mungkin situasi yang boleh diselesaikan kerana ia juga akan melibatkan penerbangan kita ke Jepun. Adakah kita akan mendapat juga pampasan bagi penerbangan di Jepun tersebut atau bagaimana Datuk Seri? Ya, ini bergantung kepada pilihan pengguna. Kadang kalau melibatkan syarikat penerbangan yang sama itu lebih mudah. Kerana pihak penerbangan akan menawarkan pilihan sama ada untuk tukar jadual penerbangan dan sebagainya. Tapi kalau syarikat penerbangan yang lain, kita takluk kepada hak-hak yang tadilah. Dia boleh menuntut semula untuk untuk refund dan sebagainya. So jadi maknanya memang akan terjejas lah. Umpamanya dia ambil syarikat penerbangan A daripada Penang ke Kuala Lumpur dan syarikat penerbangan B ke Jepun. So sudah tentunya dia akan terlepaslah penerbangan dan sebagainya. So jadi yang itu dia perlu lihat kepada syarat-syarat terma dan kita panggil term and condition dalam tiket yang dibeli itu. Sebab itu saya nak sihatkan pengguna supaya membaca dan juga memahami terma dan syarat-syarat sebelum membeli tiket. Jangan saja tengok pada harga, tapi tengok juga syarat-syarat lain. Isu dari segi refundnya dan sebagainya. Itu jelas ada. Cuma mungkin kita kadang kita tertarik kepada harga. Kita pilih harga daripada berbanding dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarikat penerbangan. Kalau menyentuh tentang kita nak menuntut hak kita, nak menerima pampasan tersebut seperti yang Datuk Seri sentuh tadi, kalau lebih 2 jam, apa yang kita boleh dapat? Betul. Lebih 5 jam, 8 jam, apa pula yang kita dapat? Tetapi dalam situasi bagaimana agaknya, kita tak boleh tuntut apa-apa. Apakah situasi yang mungkin dikecualikan daripada seseorang penumpang pesawat udara itu mendapat hak mereka? Okey. Dia kalau mengikut kod perlindungan pengguna yang kita ada sekarang ni ada keadaan tertentu. Umpamanya dalam kita panggil keadaan luar biasa. Macam saya sebutkan di setengah negara, baru ni di New York umpamanya, di Jepun dan sebagainya, berlakunya ribut salji. Di luar kawalan syarikat penerbangan dan luar kawalan semua. So yang itu memang diberi pengecualian di bawah kod perlindungan pengguna yang tadi. Jadi pengguna ataupun penumpang tidak boleh menuntut menerima pampasan. Betul. Baik. Jadi cuma dari segi dari segi hak perjalanan, tapi kalau kata penerbangan itu ditunda sebagainya itu dia berhak untuk dapat. Sebab itu kita galakkan pengguna untuk membeli insurans perjalanan. Kerana insurans itu akan melindungi mereka daripada kelewatan, pembatalan, kehilangan baggage, kerosakan baggage dan sebagainya. So jadi maknanya dia ada dua, satu yang disediakan oleh syarikat penerbangan berdasarkan kepada terma dan syarat-syarat dalam tiket. Dan yang keduanya daripada pihak insurans. So jadi maknanya lebih selamat sebab kerana kalau syarikat penerbangan dia hanya
melindungi kita antara point A dengan point B saja. Tapi kita melibatkan pembelian hotel, Betul. tiket perjalanan lain dan sebagainya. Tapi kalau kita ada insurans, so kita akan dapat perlindungan dari segi itu. Itu yang perlu kita ambil kira selepas ni kalau kita nak pergi melancong dan sebagainya. Ya, bukan saja betul. harga tiket, ya, tapi kita kena lihat juga syarat-syarat dan sebagainya. Betul. Lepas tu kita kena ada insurans penerbangan. Kan? Okey, kita nak lihat di ruangan Facebook ada komen yang telah pun ditulis daripada Siti Fadilah Muhammad Ali. Ini pengalaman beliau. Kami delay 5 jam di airport Jeddah. Masa ni nak balik Malaysia. Jadi dia guna flight itu tanpa apa-apa maklumat pada awalnya. Ini macam kita cakap tadi dah, komunikasi tak ada. Okey, dan salah satu lagi, Rena? Pernah tangguh penerbangan lebih 12 jam, patut naik 11 malam tapi datang jam 2 petang esoknya. Dahsyat, kesian pekerja saya. Bila bersabit penerbangan luar, penumpang orang luar diamlah. Tapi airport dah sampai macam kawasan gelandangan rehat. Naif, minta nasihat apa boleh kita lakukan tindakannya. Yang penting sebutkan tadi, macam saya sebutkan tadi bahawa kalau macam yang kes tadi itu sampai 12 jam, mereka perlu menyediakan penginapan dan sebagainya. Dan kita kalau ada laporan itu, kita akan mendapatkan penjelasan daripada syarikat. Sama ada kita akan membuat siasatan, sama ada sebab-sebab yang diberikan oleh syarikat penerbangan macam kata berlempang di airport sebenarnya kita perlu tahu sebelum kita ambil tindakan. Sekiranya mereka kita dapati gagal melaksanakan tanggungjawab mereka semana termaktub di dalam MSCPC kita, kita boleh ambil tindakan. Dan kita pada masa ini kita boleh mengenakan penalti sehingga RM200,000. Okey. So jadi tapi kita perlu mendapat penjelasan daripada kedua-dua pihak. Pihak pengguna mesti buat laporan kepada kita dan kita menyiasat bersama syarikat penerbangan dan kita akan membuat pengadilan. Kadang-kadang ada dari kita yang tak pandai nak buat laporan dan juga tak tahu nak buat laporan. Prosedurnya bagaimana? Okey, kita galakkan supaya mereka menggunakan FlySmart. Aplikasi kita punya smartphone application FlySmart, ataupun boleh telefon kita, boleh email kita, boleh buat aduan pada kita through banyak channel kita yang kita FlySmart ya. FlySmart. Ini orang kata very friendly apps untuk mereka boleh. Baik, MEFCOM ni sendiri sebenarnya dah ditubuhkan sudah 7 tahun kabarnya. Dan pastinya ianya fokus utama adalah untuk memperjuangkan hak-hak pengguna penerbangan. Bagaimana mungkin kami ini sebagai pengguna penerbangan ini boleh mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan MEFCOM ini, apakah fungsinya dan juga apa yang boleh dilakukan oleh pengguna sendiri. Cuma kalau dapat saya selain daripada kita melihat menjaga kepentingan pengguna, kita juga sebenarnya kita ni dua aspek. Satu lagi ialah industri itu sendiri. Perkembangan sihat industri. Kita menggalakkan pertandingan. Sebab itu kita lihat kita sekarang ada banyak syarikat penerbangan dan yang terbaru adalah MyAirline. Dengan itu dengan persaingan yang sihat, kita dapat lihat bahawa harga pun semakin menarik untuk organisasi yang terlibat. Yang berkaitan dengan pengguna pula, kita kod perlindungan pengguna kita tu memang kita menyemak. Selama ini kita dah semak 2 kali dan kita sedang menyemak lagi sebab kita juga belajar daripada pandemik baru-baru ini. Ada beberapa kita lihat kekurangan di sana dan sini dan kita tambah baik. Banyak perkara yang kita sedang finalize untuk memberi hak yang lebih kepada pengguna supaya mereka tidak hilang hak mereka dengan syarikat penerbangan. Yang ini insya-Allah kita kalau segala berjalan lancar tahun ini kita akan kemaskan lagi kod pengguna tersebut dan yang ini orang kata ongoing. Dia secara berterusan. Memang ada staf MEFCOM di lapangan terbang dan sebagainya? Oh tak ada. Kita ni adalah sebuah organisasi yang kecil dan sebagai badan pengawal selia. So yang lain tu memang pengguna perlu melaporkan kepada syarikat penerbangan. Itu lebih baik sebab kepada kita pun kita akan balik kepada syarikat penerbangan juga. Tapi sekiranya mereka tak berpuas hati, kita akan terus berkomunikasi dengan syarikat dan sekiranya mereka gagal patuhi hak-hak yang telah ditetapkan, kita ambil tindakan. So jadi kita ni sebagai pengawal selia, kita melihat syarikat dan juga pengguna nak pastikan hak mereka terjaga. Okey, baik. Itu dia tadi penerangan daripada Datuk Seri Sarifuddin Kasim berkenaan dengan penerbangan tertunda ataupun dibatalkan, bagaimana hak kita sebagai pengguna. Mudah-mudahan memberi pencerahan untuk semua. Sekurang-kurangnya kita ada ilmu, kita tahu apa hak kita dan kita boleh lakukan tindakan selanjutnya.